Ada sesiapa? Ada sesiapa di sana? Ada sesiapa di sana? Are you on the way? Adakah anda sedia? Boleh datang. Jangan malu. Mana? Ada sesiapa di sana? Petang, apa khabar? Testing. 1, 2. Kita buat percubaan ya. Kita buat percubaan. Sambil-sambil kita menunggu sesiapa di sana. Selamat petang. Hai Anis, apa khabar Anis? Hari ini kita cuba-cuba ya. Kita hari ini cuba-cuba buat benda yang... Kejap. Apa khabar? Kita cuba buat benda yang bukan-bukan. Jadi hari ini kita buat yang bukan-bukan juga. Tetapi basikal sendiri ada disk tak ada disk. Anda boleh pastikan masalah brake anda boleh selesai tak boleh selesai. Hari ini sambil-sambil kita berborak-borak, bagi soalan yang susah saya menjawab, bagi pandangan, adakah brake basikal anda berfungsi baik? Adakah perkongsian saya cukup baik untuk anda semua di luar? Dan hari ini kita mahu sebut sedikit sebanyak mengenai brake basikal disk. Okey. Hari ini saya telah menjumpai 4 unit basikal yang memberi masalah pengguna. Tak besar, cuma kekacauan kepada cyclist, owner dia. Jadi saya rasa patut kita berbincang mengenai sesi braking basikal kita ya. Tolong review pula bos. Hisham. Hisham, boleh Hisham bagi pandangan Hisham apa you nak tahu, okey? Nanti kita cuba. Sebenarnya Hisham, topik hari ini Hisham boleh rasa-rasa boleh tengok sebab apa? Boleh share kepada rakan Hisham sekali sebab apa? Topik hari ini bagus. Saya rasa bagus sebab apa? Dia mengenai disc brake basikal anda. Sama, mountain bike, racing bike adalah sistem sama. Jadi hari ini Hisham mesti ada kan? Hisham, cakaplah sikit. Ini mountain bike mah, mountain bike disc brake. Hari ini kita cerita pasal disc brake basikal. Mana Hisham? Hisham Sepien. Wah, nama best ah. Nama best. Okey. Hisham, boleh share, tolong share tengok sebab apa? Hari ini topik mengenai brake basikal. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah brake anda. Selalunya anda tak perasan. Kemungkinan masalah sebegini mungkin saya tak sebut, tak berkongsi, tak terfikir yang brake ni menghadapi masalah semasa anda berkayuh. Dari mana kita boleh tahu benda ni semua? Dari mana kita nak tahu macam mana kita nak baiki, macam mana kita nak usik dia, macam mana kita nak tahu betul tak betul. Ini hari adalah hari dia. Okey? Jikalau anda ada brake bermasalah, lagi-lagi disc brake ya. Lagi-lagi disc brake. Tolong share sebab apa? Seperti biasa kita Isham, Cun boleh? Cun, thank you Isham. Zukardi, wah, abang mountain bike sudah masuk. Mari. Topik hari ini bagus. Mountain bike ke road bike sekarang. Zaman mountain bike ni, zaman saya dah ada disc brake. Tetapi road bike ni memang sudah semakin lama, semakin banyak road bike pun ada disc. Jadi hari ini, terima kasih Hisham thank you for sharing Sebab kebetulan hari ini saya menghadapi 4 rakan basikal yang lain datang kedai saya. Masalah yang lebih kurang sama. Jadi hari ini kita patut berkongsi ya. Kita berkongsi. Zack, kau yang facai. Thank you. Ya, betul. 2 hari kemudian, 2 hari akan datang kita akan merayakan Tahun Baru Cina dengan masa sebeginilah yang saya kena
memberi manfaat kepada semua rakan basikal saya sebelum saya beraya. Okey. Jadi topik hari ini saya rasa anda cukup semangat nak dengar sebab walaupun mungkin tak pernah terfikir ada masalah ini, tetapi hari ini saya memberitahu macam mana anda boleh tahu brake basikal anda menghadapi masalah. Jikalau you tak tahu, selama ni anda berkayuh, walaupun macam mana latihan banyak anda buat, tetapi tak ke mana. Sebab apa? Brake. Buat kongsi sikit boleh? Afzarizam, apa khabar? Selamat petang. Selamat petang. Happy New Year, Alvin. Thank you. Alvin, how are you? Kau yang facai Jom. Kita mula kita nak apa kata, kita seperti biasa tolong share kalau dapat. Seperti biasalah kita nak tunggu ramai sikit datang kan. Takut nanti tak sempat orang masuk. Apa kata, seperti biasa kita nak dalam 100, 150. Jadi boleh kita mulakan. Jadi sesi sebegini adalah bagus. Satu demi satu kita tangkap dia. Seperti yang saya selalu katakan, pembaikian atau perfahaman antara pengguna, mengayuh, membaiki, semua kena tahu dalam sistematik. Okey, bermaksud ada rentak pembaikian dia. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita mulakan satu demi satu kemudian ya. Minta share tengok. Ya. Mak Fuad. Thank you, Cem. Thank you. Selamat tahun baru Cina. Kau yang facai. Orang Chinese cakap, orang Cina cakap, kau yang facai. Okey. Thank you. Belum lagi. 2 hari lagi. Itu penting sekarang. Perkongsian ini cukup bermakna. Jadi anda semua minta share tengok. Ya, minta share. Mana tahu ni Jumaat saya masuk live. Raya Cina pula. Nanti kita happy kita ceritakan Chinese New Year macam mana ya. Apa kata, hari ini kita tumpukan perhatian kepada pembaikian atau menyelesaikan atau memastikan basikal anda dalam keadaan yang bagus dan tidak membebankan anda bila berkayuh. Zul, selamat petang. Sudah share. Anis, thank you Anis. Minta maaf Anis Anis awal ini masuk. Minta share sebab kita mula awal, kita tak perlu lama sangat di dalam. Jikalau saya mula dalam orang tak sebegitu ramai, jadi risau orang masuk pertengahan, rugi. Sesiapa yang masuk awal, terima kasih. Thank you for waiting. Thank you for waiting. Jadi, berbalik pada topik hari ini. Saya rasa zaman basikal sekarang telah menghala ke arah disc brake. Jadi, sedikit sebanyak pengguna basikal baru, zaman baru, disc brake, juga penting memerlukan informasi sebegini tidak membebankan jikalau berlaku. Okey? Kalau informasi sebegini saya tak berkongsi, maka orang yang boleh buat cuma pembaiki basikal mekanik, anda tidak tahu langsung. Sebagai seorang cyclist ya, sebagai seorang cyclist, kebanyakan masalah yang anda boleh selesai adalah tube, penukaran tube, kemungkinan boleh main adjust seat ketinggian. Okey, itu 2-3 benda yang anda boleh lakukan. Tetapi dalam sesi perkongsian saya, dari hari pertama saya membuat sesi sebegini live, tiada sebaliknya, tiada edit dan semua spontan ya. Pertuturan, perbincangan, soal jawab, pembaikian, pengajaran. Jadi semua adalah spontan dan mengikutkan saya punya pengalaman berbasikal selama 35 tahun. Boleh katakanlah lebih kurang lah. Okey, jadi sesi sebeginilah anda patut mengunjung ke laman Facebook saya dan belajar seberapa banyak yang boleh anda dapat dari saya. Sebab informasi sebegini dalam edisi Bahasa Malaysia memang kurang. Saya selalunya nampak live atau dalam laman web lain, kebanyakan semua masalah, kebanyakan semua bahasa English. Jadi bagi saya, semasa saya berfikir
apa yang saya patut buat dan apa yang saya hendak memberikan manfaat kepada semua rakan basikal saya adalah dalam edisi Bahasa Malaysia. Bila saya bermula, tak ramai orang tahu. Jadi, anda adalah satu-satunya yang menyokong saya dari hari pertama sehingga kini. Dan terima kasih saya patut mengucapkan sebab dengan anda semua yang memberi sokongan yang padu, yang kuat dan happy bila jumpa saya betul berterima kasih. Okey, 100. Bagus, terima kasih. Sorry lah, orang cakap saya selalu bebe dalam sini kan. Apa kata kita mula? Okey, sesiapa yang baru masuk, selamat petang, apa khabar? Saya Edwin Ang. Terima kasih yang siapa yang tunggu dari awal sehingga kini. Selamat petang. Arafat Najib, selamat petang, apa khabar? Okey, hari ini kita berbincang mengenai disc brake basikal anda. Okey, siapa-siapa yang ada basikal disc brake, mountain bike ke racing bike, tak kisah, sama. Adjustment dia atau gerak-geri dia untuk pembaikan sebegini adalah lebih kurang sama. Jadi, anda sediakan sedikit alat yang memerlukan pergerakan disc brake anda. Okey? Boleh? Apa kata kita nak mula? Ada siapa lagi? Share lah, bagilah like sikit. Okey? Itu tak main peranan tetapi happy bila orang tengok. At least saya tahu anda berada di sana, gerak-gerak, ada benda naik turun, jadi saya tak payah cakap seorang. Mayo, Tabur, Sandakan, apa khabar? Orang Sandakan, apa khabar? Sebenarnya kan, orang Sabah, Sarawak, ramai orang dah tengok saya punya live. Terima kasih orang sana. Terima kasih sokongan anda di sana. Orang Penang pun dah 2-3 kontak saya. Ramai rakan basikal saya dalam satu Malaysia. Wah, thank you. Boleh letak nama dan di mana anda. Bagus, saya very happy. Jacob, good evening. How are you? Muhammad Syafiq, selamat petang. Sifu, apa khabar? Ayo, I'm from Sandakan, Sabah. Anza, tengok, betul tak? Makin lama makin ramai orang sana. Very good. I think this information, I hope you guys will capture as much as possible, to get more information from me to bring up your cycling knowledge to the next level. Okay? Bermaksud, pandangan saya dan sedikit sebanyak informasi dari saya akan membawa anda ke satu tahap lagi dalam hobi berbasikal anda. Okay? Jadi, mari kita bincang-bincang bahasa. Alamak, saya nampak abang cakap bahasa Malaysia. Sangat bagus. Alamak, thank you Hisham. Hisham Sepian. Wah, nama best ah. Okey. Nas Ali dari Seremban. Selamat petang. Saya ada kawan Seremban. Very good. I'm very happy for you guys coming to support my life. Okey. Apa kata yang ramai-ramai tunggu dalam permulaan ke sekarang, saya pun tidak mahu membuang masa lama. Saya cuba buat seringkas yang boleh, setepat yang anda perlu tahu. Okey, jawapan dia. Okey, cara dia dengan jawapan dia. Apa kata kita mulakan? Boleh kita mulakan tak? Tengok. Syed Delok Long. Mana ni? Okey, tak apa. Saya dari Melaka. Ilham. Wah, Ilham. Lagu Mambai. Ilham kau, ilhamku lah. Memang best. Nama syok. Apa khabar? Saya dari Melaka. Edwin, kedai di mana? Kedai saya di Damansara. Kevin Ong. Brother, how are you, brother? Okay, apa kata kita mula? Saya tak mau buang masa. Saya janji tadi lepas 100 kita dah boleh mula topik hari ini. I see my friend Labuan. Oh, bagus. Okay, saya memerlukan 2-3 alat sahaja untuk informasi hari ini. Okay, jikalau anda boleh siapkan tools yang saya minta hari ini untuk adjustment disc brake anda. Macam mana kita nak tahu masalah dari mana dan macam mana kita perlu menyelesaikan masalah itu. Jadi, hari ini tiba masanya anda mesti perlu tahu, tak ada masalah tak apa. Jikalau berlaku, anda boleh selesaikan di pagi yang sama. Tak perlu meminta tolong siapa. Cuba-cuba, tak ada masalah. Pastikan basikal anda dalam keadaan bagus sebelum anda berkayuh.
Itu keselamatan yang paling muktamad yang anda semua perlu tahu. Jangan harapkan sesiapa. Basikal anda, tanggungjawab anda. Jikalau anda tak boleh jaga basikal anda, maka anda belum bersedia pergi jauh berbasikal. Sekurang-kurang 2-3 benda yang anda mesti tahu adalah tayar basikal itu penting. Pressure dia. Kebanyakan pressure dia. Sedikit sebanyaklah. Yang paling penting adalah itu keselesaan duduk ke basikal. Semua pun penting. Okey, tapi yang simple-simple je, jangan pening-pening. Yang hari ini memang topik lebih sikit. Memang topik lebih susah sikit, tetapi ada juga bagus saya berkongsi sebegini. Sebab apa? Keadaan basikal dis dah mula bertambah lebih banyak. Jadi saya rasa anda patut tahu. Okey? Sedia? Boleh? Muhammad Doi, 1. Okey, sedia ya? Saya memerlukan anda memegang satu Allen key nombor 4. Jikalau anda ada Allen key nombor 4, dia ada 2 jenis. Satu, Allen key nombor 4 yang boleh dikatakan, kejap, Poket Doraemon ni, nak cari benda dia, kejap Okey. Okey. Jikalau anda tiada Allen key di rumah, ada masalah. Jadi maka anda pasti tuju kepada tempat basikal yang selalu anda pergi, betul? Tetapi jikalau anda ada Allen key di rumah, anda boleh cuba-cuba dulu. Jangan risau dia tak meletup. Jadi boleh cuba buat sikit, faham-faham sikit. Kalau tak confident, 1-2 kali, kali ketiga pasti dah boleh. Okey? Jadi saya memerlukan anda memegang Allen key nombor 4. 4mm. Ini yang jenis pendek. Okey? Yang ini jenis yang panjang. Dua-dua pun jenis Allen key 4. Saiz yang sama, tetapi kalau boleh ambil yang panjang. Yang pendek, kita menggunakannya dengan benda yang sensitif. Bermaksud apa? Allen key pendek adalah kegunaan untuk benda sensitif seperti handlebar, seat post. 2 benda yang sensitif kita menggunakan yang pendek. Kenapa tak gunakan panjang? Kenapa nak guna pendek di 2 tempat itu? Ini adalah untuk mengurangkan tenaga anda. Jikalau terlampau kuat, Allen key pendek dia tak kuat putaran dia. Bila kita pegang Allen key, pegang di penghujung, dia pendek, maka tenaga transfer dia kurang. Jikalau kita pegang panjang, tenaga dia kuat. Boleh tangkap? Saya ulang Seperti anda memegang hammer, okey? Pengetuk, betul tak? Hammer. Bila anda pegang hammer di atas dengan biji dia yang berat tu, maka ketukan itu tak begitu kuat. Betul? Jikalau anda pegang pengetuk di hujung, ketukan itu lebih kuat. Betul? Jadi bermaksud, panjang punya Allen key boleh menerima tekanan lebih kuat dari pengguna. Maka jikalau Allen key panjang, kita boleh mematahkan benda yang sensitif seperti handlebar punya nut, handle stem punya nut, okey, seat punya adjustment ketinggian itu akan patah jikalau terlampau kuat. Tapi di zaman sekarang, saya tak berpelajaran tinggi, tetapi zaman sekarang ramai orang dah mahir dan pandai membaca. Tetapi cara membaca dan cara menggunakannya adalah 2 topik berbeza. Jikalau membaca, betul, kita tahu macam mana betul dan macam mana salah. Tetapi bila kita membuatnya adalah satu sistem berbeza dengan baca. Apa-apa pun kita kena hand on. Okey? Jadi membaca dan faham adalah lebih tepat. Tetapi penggunaan tanpa membaca mengikutkan pengalaman. Betul tak? Okey? Ada baik, ada buruk dia. Jadi apa-apa pun, hammer, tukul. Apai, thank you. Tukul, okey. Itu cangkul. Okey, tukul. Okey, thank you boss.
Thank you, Apai. Terima kasih. Okay, bos tumpang tanya itu nanti. Hopefully next time topic about folding bike. Okay, Anza boleh nanti. Ulang balik. Kalau boleh hari ini punya topik, kita membaiki disc brake atau mengalignkan brake tidak mengacau kayuhan anda adalah Allen key. Sorry tadi ada line jap. Okay, skru Allen key yang panjang, satu saiz nombor 4 dan satu lagi saya memerlukan anda sedia, mana tahu anda punya basikal tidak menggunakan 4, mungkin kebanyakan anda memerlukan Allen key 5. Sediakan satu Allen key 5, satukan Allen key 4. Ini dua adalah Allen key yang boleh mengusik disc brake alignment anda, the caliper, pencengkam brake di bawah fork. Okey, hari ini basikal di belakang saya, anda sedia semua Allen key 5 atau Allen key 4. Ini dua adalah satu-satunya mengusikkan disc brake anda. Okey, saya cuba pendekkan. Ayuk kita tengok bersama apa yang kita patut buat. Kita mulakan dengan disc depan dulu, ya. Disc depan, jikalau ada masalah, anda boleh tahu macam mana menyelesaikannya. Okay, thank you for the like sebab saya happy tengok dia nenek itu. Jadi saya tahu anda ada bersama, anda ada di dalam live saya. Kalau tak ada, saya tak nampak dan tak tahu siapa ada di sana. Okay, hari ini saya cuba dekatkan dia. Nampak tinggi sangat. Saya cuba rendahkan. Cun, nampak? Bagus. Okey. Jadi hari ini disc, ini kita panggil disc caliper. Okey, ini panggil disc caliper. Ini jenis panggil hydraulic disc brake. Hydraulic disc brake adalah satu mechanical yang berbeza. Dengan mechanical disc brake dengan hydraulic disc brake adalah berbeza. Mereka ada dua fungsinya. Satu menggunakan wire tarikan tangan brake system. Okey, bila tekanan berapa kuat, maka disc itu mencengkam seberapa banyak yang anda cengkam. Memperlahankan roda basikal kita. Okey, jadi hari ini kita menceritakan hydraulic disc brake. Ia adalah sensitif dan efektif braking system. Okey. Jadi, jap, saya ingat lagi satu. Jap. Ini boleh nampak. Saya rasa tak nampak. Boleh nampak tak? Dalam video saya hari ini disc caliper. Jikalau anda, saya rasa susah kita nak tengok macam mana saya nak beritahu, macam mana nak kasih terangkan disc brake. Jap. Ada nampak tak disc ni? Nampak tak disc ni? Disc antara dua brake pad di dalam. Jap. Nampak tak? Anda nampak tak? Okey, nampak dah. Okey, sesiapa yang baru masuk, saya hari ini berbincang mengenai disc brake. Anda nampak tak? Disc brake di tengah dua-dua pengepitnya. Anda nampak tak lampu saya sulur? Lampu yang saya menyulur adalah disc di tengah, brake di kiri kanan. Okey, brake di kiri kanan. Jadi bila kita cengkam brake tu, dia rata. Cukup silau sir. Okey, sorry. Okey. Mungkin macam ni kot. Nampak tak? Nampak bos? Thank you. Nampak. Okey. Disc pentingnya berada di tengah-tengah antara dua brake pad. Edwin, mana brake pad dia? Okey, yang penting brake tu kiri kanannya kena ada ruang. Disc di tengah antara dua pencengkam. Okey, bermaksud
Dua pencengkam itu tidak menyentuh putaran disk. Saya rasa pening. Apa kata? Jangan suluh bos. Thank you. Saya membuat, sekarang nampak betul? Saya nampak sekarang betul? Saya membuat dia salah. Tadi dengan cara betul anda tak nampak apa yang saya sebut. Sekarang saya akan memperlahankan roda putaran ini. Nampak? Bila saya putar, dengar tak bunyi dia? Saya telah adjust caliper dia kena di disk. Bermaksud, anda tidak mahu benda ini berlaku di basikal anda. Okey? Dengar Jikalau basikal anda mendengar bunyi sebegini, betul tak? Dengar tak bunyi tu? Bermaksud anda kayuh tenaga buang lebih banyak. Okey? Jadi, tadi saya sebut, itu tadi nampak betul. Sekarang, kita tengok yang cara salah dan terkena kat disk brake anda. Bunyi geseran, betul. Zack, itu bunyi geseran disk yang saya baru aturkan cara salah. Okey, sekarang cuba lihat Tadi disk adalah betul-betul tengah antara dua pencengkam dia. Kita panggil caliper dia. Sekarang anda kemungkinan nampak disk tu merapatkan satu arah. Bermaksud bila saya putar, dia akan kena di pencengkam. Maka dia akan memakan tenaga anda lebih, putaran lebih perlahan, semua tak menjadi. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita perlu buat? Kita menggunakan satu Allen key, memutar skru dia longgar. Okey? Memutar skru longgar, dia ada dua skru. Satu atas, satu di atas. Saya tahu benda ni tak ramai orang akan buat, tetapi apa jadi di pagi-pagi anda sebelum anda berkayuh, benda ni berlaku. Kacau otak. Okey? Ini atas ada satu skru. Bawah pun ada satu skru. Nampak? Satu atas, satu bawah. Kita cuba gerakkan satu skru dulu sebelum kita mengusik di brake bawah. Kita cuba buat satu skru longgar sedikit. Jangan longgarkan habisan. Okey? Longgarkan sedikit. Boleh gerak dengan tangan. Boleh? Ya, disk jatuh satu arah. Okey. Boleh faham? Saya ulang Kalau kita melonggarkan skru ni terlampau lebih longgar, maka pergerakan dia lebih banyak. Kemungkinan kita tidak perlu mengusik dia banyak. Cuma very small movement, sedikit sahaja. Jadi kita tak perlu longgar dia banyak. Kita cuma longgarkan dia sedikit, lepas tu kita usik dia. Tolak ke kiri atau ke kanan dan kita perhati balik. Ini adalah harap anda nampak Ini adalah rapat di kanan saya. Maka roda punya putaran akan tergesek dengan pencengkam. Maka, apa kita perlu buat? Kita kena longgarkan skru. Kita kena longgarkan skru sedikit yang atas. Tak perlu banyak. Kita gunakan tangan. Tolak sedikit masuk yang tempat kena. Kita tolak ke sana. Kalau kena di sebelah kanan, dari kiri kita tolak dia sebelah kanan.
Sebab dia dari kanan dia kena disk, kita tolak ke kanan bagi dia ruang lebih sedikit. Okey, kita tolak dia keluar. Sekarang bunyi, betul. Tadi saya ada tunjukkan bunyi geseran disk. Setiap putaran sedikit terkena disk, bayangkan berapa putaran anda berkayuh satu hari. Jadi ini akan melemahkan tenaga anda jikalau tidak diselesaikan. Fikir-fikirkan tengok, berapa kali anda kayuh pun tidak ke mana. Ini akan melemahkan tenaga anda. Jadi nampak tak? Okey? Kita tak mau bunyi ini berlaku kat basikal anda. Jadi hari ini, dengan sedikit pergerakan, anda akan menyelesaikan masalah bunyi itu. Okey? Tadi saya ulang, skru di atas, longgar sedikit. Pandang di dalam, bagi ruang dua-dua belah, ada ruang untuk disk berputar. Jadi sekarang, saya akan tolak sedikit ke sana. Cuba anda lihat sekali lagi. Saya dah tolak. Sekarang disk betul-betul ada di tengah antara dua pencengkam. Nampak? Ini anda perlu pastikan. Sebelum anda semua, berapa banyak anda train pun tak guna. Sebab masalah ini yang membebankan anda berkayuh. Okey? Setelah anda telah memastikan dua pencengkam itu ada ruang antara disk dan ruang di sebelah kiri dan kanan. Okey? Saya ulang ya. Katakan ini adalah disk. Ini adalah pencengkam. Disk dia ada betul-betul di tengah. Okey? Nampak? Disk dia kena ada di tengah. Jangan bagi dia ke kiri sikit, ke kiri kanan sikit. Jadi kena bertengah-tengah di sini. Okey? Bila kita nak adjust dia, kita longgarkan skru atas dahulu. Longgarkan skru atas, kita cuba usik. Katakan sekarang dia rapat sebelah, kita tolak di sebelah, jadi ruang dia jadi tengah balik. Itu kita perlu. Okey? Boleh Ini untuk depan. Depan ada sedikit senang. Tetapi yang belakang ada sikit masalah. Sebab susah nak tumpu perhatian. Sebab pandangan tidak begitu jelas. Ya. Selepas kita dah pasti, kita ketat dia. Berapa ketat yang kita patut ketat, Edwin? Jikalau anda ada special tool, dia ada torque dia. Okey, torque dia bermaksud dia punya kekuatan. Tak perlu risau over tighten atau terlampau kuat kita ketat. Dia ada tulis berapa nm dia. Jadi kita tak over tighten, ya. Okey, di depan kita sudah selesai. Sekarang sudah pasti tiada bunyi. Kita pastikan ya. Tiada lagi bunyi cing 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 cing, betul tak? Sudah tak ada. Sebab alignment dah betul. Ini untuk depan. Ayuk kita ke depan belakang dulu Kita pergi belakang, jadi kita boleh selesaikan satu demi satu. Okey, yang ini di belakang. Belakang ada sedikit susah sebab kita nak pandang dia susah. Ukuran dia sama, tetapi adjustment dia di bawah. Okey, tadi dengan depan kita boleh nampak, yang bawah kita tak boleh nampak. Sama seperti pergerakan dia, sama adjustment dia, sama longgar gear brake dia. Edwin, berapa skru ada bawah? Pastinya ada 2. Pastinya ada 2 skru di bawah. Okey, skru pertama di atas, skru kedua di bawah. Kenapa tak sini panggil atas, sini bawah? Masing-masing ada cara dia. Okey, tetapi bagi saya selalunya rapat dengan pedal kita panggil nombor 1. Ini 1, 2. Okey. Sekarang kita usik dia. Kalau kita nak usik, tiada masalah. Boleh cuba main-main. Kalau betul-betul belakang ada masalah, kena buat, memang kena buat. Okey. Jadi bila you buka, tak perlu banyak seperti biasa, tak perlu banyak kita ubah dia. Dan macam mana kita nak tengok disk tu kena tak kena. Sama seperti depan. Kalau tak nampak sangat, guna lampu suluh macam saya guna tadi.
Suluh dari bawah. Suluh dari bawah atau suluh dari atas, kita nampak lebih jelas. Itu penting. Jikalau anda tak nampak sangat, tak boleh adjust. Skrunya di bawah. Saya tunjuk Ini skru dia. Ini skru sebiji, 2 biji. Ini untuk pergerakan disc caliper ini. Oh, betul lah tadi abang siapa cakap suruh saya pegang Ngok betul saya ni. Okey. Sekejap, saya bagi lampu. Betul lah abang. Tadi siapa abang beritahu saya pegang lampu? Okey, di yang belakang tadi saya sebut ada susah sikit, nampak? Sekarang di belakang nampak celah dia. Sama. Sekarang sudah pasti sebab basikal baru, pasti di tengah antara dua pencengkam. Betul. Jadi bila saya longgarkan dia, bila kan saya longgar di punya skru di bawah, saya akan menolak salah. Okey, kejap Dia kena gerak dua. Yang ni gerak ketat sikit sebab belakang dia pressuring lebih kuat. Okey. Sekarang disc telah bergerak. Nampak? Betul? Nampak? Okey, sekejap. Disc telah bergerak. Betul? Jadi anda kena tahu disc selalunya kena berada di pertengahan. Saya tak pasti anda boleh nampak, tetapi saya nampak jelas. Susah sikit abang kena tahu. Okey, apa-apa pun dengan cara sebegini, live saya sebegini adalah untuk memberitahu caranya untuk anda mengusik. Okey? Jadi bila anda punya basikal disc, anda kena cuba. Okey? Anda kena cuba dan anda kena pastikan jangan tergesek dengan brake caliper. Okey? Kalau anda dapat berjaya mengusik, boleh pasti ketatkan yang padat ya, ketatkan padat ya. Jadi keselamatan tu penting. Brake tu kalau tak berfungsi bagus, maka confidence kita pun kurang berkayu. Okey? Jap. Sesiapa di sana kalau disc brake ada masalah kan, jangan ragu-ragu, jangan takut. Sebab apa? Masalah tidak besar, tetapi cuma anda kena confident saja. Boleh? Okey? Ada apa-apa nak tanya soalan? Saya rasa topik hari ini simple. Saya tak mau pergi jauh sangat sebab brake caliper lain. Okey, hari itu kita main pasal gear. Saya cuba cari satu hari untuk DI2. Ramai orang telefon saya memberitahu saya macam mana nak buat adjustment DI2. Hari itu tak sempat. Hari itu buat mechanical punya adjustment mungkin rumit sikit, panjang sikit, jadi tak sempat nak masuk DI2. Lepas tu orang tanya, Edwin kenapa tak ada DI2? Okey, akan datang. Okey, seperti biasa saya ambil 3 soalan dari sini untuk disc brake basikal masalah anda. Jikalau ada masalah, anda boleh tanya saya. Kemungkinan soalan anda sama seperti yang rakan lain nak tahu. Kita berkongsi sini lebih tepat dan lebih cepat, senang faham. Okey? Ada siapa nak boleh tanya? Jangan malu. Kalau tak ada, ada siapa nak tanya? Jangan malu ya. Nampak hub loose MTB. Boleh bagus semula. KL di servis semula. Okey, hub ni kemungkinan kena tukar bearing lah biasanya ya. Okey, apa kata kita punya topik hari ni disc brake ya. Kita cari soalan disc brake. Tengok siapa ada soalan disc brake di sini. Maaf, ada pomen sudah dekat letak. Okey, kalau disc bengkok.
Long time no see. Martin, how are you? Kalau disc bengkok. Okey, soalan pertama. Amir juga ada soalan yang bagus. Amir, saya rasa disc brake yang bengkok tu, kalau sikit kita boleh masih atur-atur sikit. Kita boleh gunakan tools untuk meratakan disc tu, bagi dia tak banyak goyang. Okey, Amir. Kalau sikit kita masih boleh buat, kalau terlampau banyak susah. Sikit kita masih boleh tolong atur-aturkan dia balik, ya. Kalau tak boleh, maka kena tukar disc. Kalau tukar disc, sakit kepala tak ada. Okey, Amir. Amir tadi tanya boleh tukar disc. Amir tadi tanya apa? Disc brake tak makan macam mana? Okey, tadi Amir cakap disc bengkok macam mana, kita boleh ubah-ubah sikit, ya. Kita boleh bengkok-bengkok dia balik. Kalau terlampau banyak, maka kena tukarlah disc tu, Okey. Soalan Amir, dia cakap disc dia bengkok. Itu kalau sikit boleh baiki, kalau terlampau banyak kita tukar saja. Okey, soalan pertama. Soalan kedua, Haris, disc brake tak makan macam mana? Disc brake tak makan. Harif Saleh. Harif punya brake jenis apa? Hydraulic ke atau kabel? Mechanical? Haris? Okey, apa kata kita cakap dua-dualah. Kalau mechanical, kita boleh gerak, tadi cakap apa? Sorry, tadi saya lupa. Haris, disc brake tak makan. Okey, kemungkinan dua sebab. Satu, minyak dah terkeluar. Kedua, kemungkinan disc brake pad dah cukup masa untuk tukar. Dua sebab. Kalau mechanical, kemungkinan kabel dah longgar. Cuba teliti tengok jenis brake apa you guna. Hydraulic. Okey, hydraulic. Ada 2-3 jenis, hydraulic. Kalau minyak dia terkeluar, kena tambahkan minyak balik. Tak ada masalah. Kalau terlampau banyak free play tangan tu, kena tambah minyak je. Tambah minyak. Jadi minyak bukan minyak enjin bukan tu tau. Jangan salah tau. Shimano dia ada minyak dia, brand lain ada minyak dia, masing-masing berbeza. Jadi kena hantar kepada kedai anda semua yang anda selalu pergi. Mereka seperti kita ada khas punya tools untuk menambah minyak kepada hydraulic disc brake. Di tempat mana dan berapa banyak kena rebleed dia. Jadi hari ini 2 basikal kita menambah minyak cukup rumit. Okey, cukup rumit dan ambil masa yang panjang. Jadi anda jangan buat kerja kita. Jangan sakit kepala kita, jangan sakit kepala abang, bawa ke kedai mana abang pergi balik dia, bagi kat dia. Dia tolong. Okey? Cun. Okey, kalau disc brake tak makan hydraulic, semestinya 2 masalah, minyak kekurangan atau disc brake telah haus. Okey? 2. Soalan kedua. Muhammad Yasir. Very good. Muhammad Yasir. Dia cakap macam mana kita nak cuci disc brake berminyak. Sebenarnya tip-tip sebegini kita membongkarkan rahsia disc punya bunyi brake yang kuat. Ramai orang pasti ada masalah ini, bunyi brake bising. Kadang-kadang kita pun tak boleh beritahu jawapan 100%, tetapi apa yang saya kadang-kadang cuba dia jadi, kadang-kadang tak, kita cuba pun tak jadi. Jadi kena terima, atau kita tukar brake pad dengan disc brake pad sekali, atau sekaligus kita tukar dua-dua dia. Okey. Jadi bunyi disc brake yang tadi abang beritahu, siapa cakap tadi, brake pad, Yasir, Muhammad Yasir. Yasir, minyak boleh dicuci. Disc brake kalau terkena minyak pasti berbunyi kuat. Okey, nombor 2, memperlahankan roda juga lembab. Jadi anda patut cuci. Okey, bila anda nak cuci, ada 2 cara dia. Satu, kita ada spray dia. Kita panggil seperti alkohol. Dia bukan minyak minum arak tu lah. Dia seperti satu alkohol jenis yang boleh membersihkan minyak setermata. Okey, tetapi jangan lupa, bukan sahaja di disc brake, ya. Jangan lupa, jangan lap di disc brake sahaja. Bila anda lap di disc brake sahaja, maka kaliper dalam pun juga ada minyak. Buka roda, tembak
tembak yang kita membesar disk tu, selit kain masuk di dalam dua-dua pencengkam. Selit dalam, gosok dia. Tangkap? Boleh? Gosok dia, cuba gosok mungkin 10-20 kali. Guna tempat kain baru. Jangan guna tempat yang kain sama. Sebab dia dah bersih, masuk balik minyak, bersih, masuk balik minyak, bersih, masuk balik minyak. Guna 2-3 tempat kain bersih, bersihkan brake pad dia. Kalau dah lama, cukup masa tukar-tukar terus. Okey? KP Yong. Kau yang pacoy. Kak rakan saya di overseas, sempat hari ni dia melihat saya membuat live di sini. Okey, tadi abang, jangan lupa guna 2-3 tempat, boleh lap ya, kain bersih. Kalau tak ada spray alkohol tu, yang pembersih disk tu, cuba saja. Saya tak pasti boleh tak boleh. Cuba guna sabun cuci mangkuk. Boleh. Cuba guna sabun cuci mangkuk. Lap dia dengan lap disk dia. Mungkin boleh jadi, mungkin tak boleh. Tapi sekurang-kurang kita cuba. Mungkin kurang sikit, mungkin tak kurang, kita tak tahu. Tapi anda boleh cuba di rumah sendiri. Sebab disk ni paling pantang adalah minyak. Lagi-lagi roda belakang. Roda belakang sepatutnya kita nak jaga dia lebih senang, tetapi bila kita tembak minyak atau kita kayuh, minyak tu berterabur. Jadi bila terlampau banyak minyak kat rantai, dia akan kena di disc brake sebelah kiri. Jadi bunyi bising, dia akan bunyi belakang dulu. Okey? Ya, betul. Jusri, betul. Bunyi disc brake ni kadang-kadang pantang lah sebab besi dengan besi. Saya rasa akan datang syarikat disc brake ni akan membuat sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah bunyi ini. Bukan masalah kita saja. Saya rasa bila saya tengok perlumbaan di Tour de France, di perlumbaan Paris-Roubaix semua, mereka corner perlahankan basikal, saya pun dengar bunyi sama. Okey, jadi jangan terlampau risau sangat. Kalau betul-betul dah terlampau bising, kita cuba bersihkan dengan cara macam itu. Kalau tak ada, dah terlampau teruk, dah tak boleh tahan, tukar brake pad, tukar disk dia sekali. Jadi dengan cara itu, saya rasa bunyi itu akan kekurangan. Boleh? Okey? Sebelum kita menutup tirai basikal mengenai disk, saya rasa saya satu soalan lagi ya. Satu soalan bos. Apa jenama getah brake yang baik untuk kuat cengkam? Muhammad Syukur. Okey. Muhammad Syukur memberi satu soalan untuk brake caliper. Brake caliper ni banyak jenama. Jadi untuk saya tidak menayangkan jenama apa, tetapi jenama tak penting sangat. Kalau roda yang anda guna carbon, katakan roda anda guna adalah carbon rim, guna balik carbon punya brake pad. Okey, itu penting. Kenapa? Kalau anda tidak mengguna carbon brake pad, anda nombor satu bukan hanya merosakkan roda itu, nombor dua dia akan lebih melembabkan kelajuan roda. Betul? Okey, jadi dia tidak boleh perlahankan roda serta-merta. Jikalau anda guna carbon brake pad dia, carbon dengan carbon rim, percentage dia ada bagus, lebih sedikit daripada getah punya brake. Okey. Jadi brake pad pasti ada peranan. Kalau anda belum tukar terus brake pad sebab anda telah menggunakan carbon brake pad. Okey. Jadi kena tukar brake pad, tukar terus carbon, tukar brake pad punya carbon. Ya, jangan tunggu. Okey. Siapa lagi? Ada lagi? Kita boleh berhenti di sini? Satu soalan lagi atau macam mana? Kita cari satu lagi lah. Hari ni awal sikit. Satu lagi. Tukar basikal je. Syed. Tukar basikal je. Okay. Edwin, is it every time after we take out the front tire, we need to do it again, the adjustment for the disc brake? Or I have some issue with my front cause always happen with me. Okay. Gani Gani. Betul. Hari ini salah satu masalah pun juga benda yang sama. Tetapi saya beritahu abang tu sebelum dia balik masuk dalam kereta. Saya beritahu dia macam mana dan patut apa yang anda perlu tahu adjustment untuk adjustment dari kita.
Macam mana kita nak stable dia dan anda tak mau kacau. Anda tak perlu risau. Anda cuma putar, tarik dia keluar dan cabut dia masuk, sumbat dia masuk, putar, alignment dia terus macam tu. Itu kerja kita. Ini kalau boleh tak mau. Kita yang buat untuk standardize dia, jangan bagi abang susah. Itu namanya kerja. Dan bila kita dah set, kita dah betul, balik abang masuk roda, abang putar aja masuk. Tak payah buat adjustment. Mungkin kadang-kadang dah lama kena sikit adjustment lah, tetapi hari ini saya akan memberitahu, saya juga telah memberitahu macam mana mengatur roda disc tu. Okey? Padatkan roda dulu betul-betul baru guna ini. Okey? Padatkan roda dulu, masuk biar dia duduk tengah-tengah roda kat frame, baru usik. Kalau tak ada, roda tak betul, disc tu pun tak betul. Saya ulang, sebelum nak usik roda tu, kena betul-betul, sebelum nak usik disc brake tu, kena betul-betul tegakkan roda dulu. Okey? Bagi basikal duduk tegak-tegak, roda tu straight, ketat dia, lepas tu baru tengok disc dengan ruang dia. Ya? Yeah? Okey? Tak faham? Nanti kita boleh cerita. Gani, you got it? Gani faham? Gani, I need you to be here. You get what I'm trying to say just now? Faham tak? Boleh faham kan Gani? Rahmat Hidayat. Okey. Sebab Gani tanya soalan yang bagus. Hari ini saya pun ada buat satu masalah. Salah satu masalah dia pun beritahu benda yang sama Gani tanya. Jadi saya telah selesaikan beritahu dia. Jadi saya terfikir pula hari ini saya nak buat disc punya masalah. Sebab hari ini banyak masalah disc yang saya selesaikan untuk rakan basikal saya. Jadi hari ini saya nak berkongsi pasal disc. Okey? Boleh tak? Boleh 3 soalan dah dijawab. Dan saya di sini berterima kasih anda semua selama ini menyokong live saya. 2 hari Chinese New Year. Jumpa di hari Jumaat. Jumaat Raya lah. Okey? Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan basikal saya di luar. Dan Gani, thank you Gani. Terima kasih tolong share kalau boleh. Saya terima kasih semua rakan basikal di luar. Sekali lagi kita berjaya membuat live saya begitu bagus. Dan jikalau anda ada rakan basikal lain, minta share. Dan sampai kita jumpa lagi. Write more, learn more with Edwin Ng. Kayu lebih bersama Edwin. Pengetahuan Edwin anda tahu dan anda selesaikan masalah basikal anda. Okey? Selamat malam dan sampai jumpa lagi. I'll see you on the road. Bye-bye.